Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 19 akan menerangkan tentang teori Vygotsky dalam filem Vivarium. Hai, saya Rebecca Armugam. Sekarang saya akan menerangkan sinopsis filem Vivarium ini. Filem Vivarium ini diterbitkan pada tahun 2019. Durasi adalah 1 jam setengah dan filem ini berbentuk misteri dan thriller. Dan didirect oleh Lorcan Finnegan. Baik, filem ini mempunyai 2 watak utama iaitu perempuan dan lelaki. Lelaki itu bernama Tom dan wanita itu bernama Gemma. Baik, 2 orang mereka ini sedang mencari sebuah rumah di perkarangan rumah yang sama dan mereka telah terperangkap dalam satu rumah itu saja iaitu rumahnya bernombor 9 dan mereka terperangkap dalam rumah tersebut sehingga tidak boleh keluar daripada kepompong itu sehingga mereka mendapati bayi dan bayi itu telah memperbesar dalam waktu 98 hari sahaja. Oleh itu, filem ini berbentuk thriller dan komunikasi yang berlaku antara bayi dan watak-watak itu terdapat dalam filem ini dan kita boleh dikaitkan dengan konsep Vygotsky. Salam sejahtera, saya Nur Amelisa binti Mak Bezil. Seterusnya ialah teori Vygotsky yang diasaskan oleh Lev Vygotsky, seorang ahli psikologi pada tahun 1962. Juga dikenali sebagai socio-cultural theory, di mana kanak-kanak mempelajari perkara baru dan kelakuan dewasa dan peristiwa yang dialami sepanjang perkembangan kognitif. Berkaitan teori ini dengan filem Vivarium ialah di mana watak The Boy meniru perilaku dan sikap Gamma dan Tom dari segi gaya badan, pertuturan bahasa seperti menari kepada lagu, menunjukkan jari tengah, meniru pertuturan dan pergerakan Gamma dan sebagainya. Menunjukkan teori Vygotsky kerana watak The Boy ini dipengaruhi oleh budaya dan peristiwa yang berlaku di sekeliling. Lalu perilaku Gamma dan Tom diibaratkan sebagai pemujukan bagi mengembangkan kognitif watak The Boy. Sosio budaya yang diamalkan oleh dewasa boleh memberi impak positif atau negatif kepada kanak-kanak dalam perkembangan kognitif yang boleh menjadi satu tabiat. Baiklah, dalam filem ni kita dapat lihat dia berkaitan dengan konsep Vygotsky. 3 konsep Vygotsky cakap tu. Antara dia ialah pertuturan persendirian. Pertuturan persendirian ni dia berlaku pada budak-budak 7 tahun. So dalam cerita ni anggaran kanak-kanak lelaki ni adalah 7 ke 9 tahun kanak-kanak lelaki misteri ni. So jadi dekat babak mana yang dia nampak pertuturan persendirian tu adalah pertama semasa Gemma dengan Tom baru bangun, kanak-kanak lelaki tu masuk dalam bilik. So jadi disebabkan dia lihat kedua-dua yang dianggap sebagai ibu dan ayah dia tu nampak macam gusar, kepenatan, macam kesedihan macam tu, dia cuba lakonkan balik apa yang diorang cakap before ni. So dia macam nak tunjuk yang dalaman apa yang dia rasa tu untuk diri dia, yang dia faham yang Gemma dengan Tom ni rasa kekecewaannya tu atau kesedihan dan ketakutan tu. Kedua, lelaki misteri ni juga dia menjerit tiba-tiba. Dia menjerit dengan diri sendiri dia. Contohnya kalau dia sakit hati, kalau dia tengah lapar, so dia akan menjerit dengan diri sendiri dia untuk bagi tahu yang apa yang dia rasa dalaman. So Gemma dengan Tom ni dia orang akan kelam kabut untuk fahami kenapa dia menjerit macam tu sesuka hati dia macam tu. So itu sahaja. Seterusnya, konsep Vygotsky scaffolding, iaitu sokongan sementara yang diberikan oleh ibu bapa ataupun guru kepada seorang kanak-kanak untuk melakukan sesuatu tugasan. Ia merupakan mekanisme sokongan yang membantu pelajar untuk melaksanakan tugas dengan baik semasa dalam zon perkembangan proximal. Scaffolding dalam babak ini menunjukkan seorang kanak-kanak yang dijaga oleh Gemma. Sebagai contoh, dalam babak ini, ia menunjukkan Gemma yang cuba untuk memberikan pendedahan kepada kanak-kanak itu mengenai awan yang berada di atas langit. Hal ini menunjukkan Gemma cuba memberi sokongan terhadap kanak-kanak tersebut.
Seterusnya adalah pertuturan sosial, iaitu komunikasi luaran yang digunakan untuk bercakap dengan orang lain, biasanya dari umur 2 tahun. Babak ini menunjukkan seorang kanak-kanak yang bersendirian dan melihat burung yang sudah pun mati. Kanak-kanak itu dianggap sangat bijak dalam berkomunikasi dengan gamer, iaitu burungnya, dan banyak mempersoalkan tentang bagaimana burung itu mati serta tidak mempunyai sarang. Dan akhir sekali adalah ucapan peribadi, biasanya daripada umur 3 tahun, yang ditujukan kepada diri sendiri dan berfungsi sebagai fungsi intelektual. Fungsi intelektual ini dapat dilihat dalam filem ini, iaitu kecerdasan intrapersonal yang meliputi kehidupan seseorang dengan melihat bagaimana sikap itu ditunjukkan dalam kehidupan lain. Seseorang yang mempunyai kepekaan terhadap perasaan orang lain mengambil berat memotivasikan dan memahami watak orang lain. Contohnya, kecerdasan ini dapat dimiliki oleh seorang yang berperangkaian, perunding ataupun guru. Babak ini menunjukkan seorang kanak-kanak yang selalu memerhati kelakuan Tom dan Gemma setiap hari di rumah, dan kanak-kanak itu dapat memahami cara watak Tom dan Gemma melalui percakapan dan juga pergerakan mereka. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang zon perkembangan proksimal, di mana jenis teori ini berlaku apabila the boy hampir dapat melaksanakan tugas tetapi dia tak dapat melaksanakannya sendiri tanpa bantuan ibu dan bapa dia, iaitu Tom dan Gemma. Jadi berdasarkan Vygotsky, Tom dan Gemma ini dapat memberikan arahan dan bimbingan sensitif kepada the boy itu dalam zon perkembangan proksimal, dan ia membolehkan the boy untuk mengembangkan kemahiran dan strategi yang akhirnya diterapkan sendiri dalam situasi yang lain. Jadinya ia merupakan ciri bagi mengembangkan kemahiran kognitif yang lebih tinggi. Jadinya zon perkembangan proksimal yang ada pada the boy ini adalah pada tahap yang pertama, iaitu tahap the boy dalam perkembangan proksimal ini merupakan menugaskan mereka yang tidak dapat melaksanakan sesuatu dengan bantuannya. Contoh, terdapat babak di dalam filem Vivarium ini telah memaparkan situasi di mana the boy ini tidak boleh melakukan sebarang perkara tanpa bantuan, iaitu tanpa bantuan ibu dan ayah, iaitu Tom dan Gemma. Jadinya seperti menuang susu di dalam bijirin, meminta sarapan bijirin dan membuka televisyen. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.